Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita terus hidup di atas muka bumi ini ketika ini dan dapat pula kita berada dalam rumah Allah untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, iaitu menunaikan tanggungjawab salat subuh. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita seolah-olah ibadat semalam-malaman insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Pagi ini sekadar kita berkongsi, mengambil sedikit masa sebagai muhasabah di tahun baru ini, yang mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzata Nadlata bin Abidil Islami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افتناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mengambil iktibar daripada apa yang hadis kita bacakan pagi ini, yang menunjukkan bahawa kita ni akan dipersoalkan di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahawa hidup kita di atas muka bumi ini tidak akan berakhir hanya dengan kematian semata-mata, tetapi kesinambungannya akan berlangsung sehingga hari kiamat. Maksudnya persoalan hidup yang ada, yang kita lakukan pada hari ini akan dipersoalkan di akhirat. Dan persoalan-persoalan itu mesti dijawab dengan penuh kebenaran. Kenapa? Pada yang menjawab itu ialah amalan-amalan kita. Kalau begitu, kita pastikan muhasabah pada diri kita pada hari ini untuk memastikan jawapan yang bakal kita jawab di sana nanti, iaitu seperti mana apa yang disebutkan dalam hadis ini, tidak akan tergerak ataupun terangkat kaki seseorang ataupun tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak, sehinggalah dianya akan dipersoalkan yang pertamanya daripada umurnya, untuk apakah ia habiskan umurnya. Maknanya hari ini kita ada diberi umur dan akan dipersoalkan, bukannya berlepas begitu saja. Yang keduanya, wa an ilmihi fima amila fih, dan daripada ilmunya, untuk apa ia beramal dengannya, digunakan untuk apa. Yang ketiganya, wa an malihi min aina iktasabah, daripada hartanya, daripada mana ia dapat. Wa fima anfaqah, dan untuk apa ia nafkahkan, ia belanjakan, digunakan. Dan yang soalan yang keempat ialah wa an jismihi fima btalah, dan daripada tubuh badannya, untuk apa ia habiskan umur tubuh badan dia tu. Ya. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk menyediakan jawapan itu, supaya kita bermuhasabah di awal tahun ini, seperti mana khutbah kemarin pun menyebutkan tentang muhasabah diri. Untuk apa? Check and balance. Mana yang sudah kita tengok, yang ke depan kita sedang apa yang bakal kita buat, dan yang sedang kita buat ni apakah dianya memberi kebaikan kepada kita. Maksudnya apa yang lalu itu seboleh-bolehnya pada tahun ini lebih baik daripada yang lalu. Janganlah pada tahun akan datang ni lebih kurang, lebih mudah, lebih kurang daripada yang lalu. Rugi. Sekarang saya cuba menganalisis berhubung dengan peringkat-peringkat umur kita. Mana yang dikatakan wa an umrihi fi maftanah, daripada umurnya untuk apakah ia habiskan. Saya cuba menganalisa sikit
tentang peringkat umur manusia kita lah. Yang pertamanya, sejak kita lahir sampai 5 tahun. Ya, sejak kita lahir sampai 5 tahun. Iaitu dalam usia bayi sehingga mumayyiz. Bayi tak tahu apa, mumayyiz baru pandai. Sikit-sikit malu-malu. Dalam hal ini, dalam usia lahir sehingga 5 tahun ini, kita sebagai bapa perlu memberi perhatian dan kita sebagai bapa perlu memberi tunjuk ajar. Perhatian kepada anak yang bayi, perhatian kepada anak yang meningkat mumayyiz itu, kita beri perhatian dan beri tunjuk ajar. Kenapa? Perhatian dan tunjuk ajar itu peringkat awal ni adalah merupakan baja-baja, benih-benih yang baik yang mungkin membawa kesan kepada kehidupan yang masa akan datang. Yang keduanya, peringkat yang kedua, peringkat umur 5 tahun sehingga 15 tahun. Iaitu peringkat kanak-kanak dan balik. Peringkat kanak-kanak dan balik. 5 tahun sehingga 15 tahun. Pada ketika ini, bapa perlu beri latihan. Latihan. Kalau kita kata zaman sekarang ni sudah masuk tadika. Latihan dan bimbingan. Maknanya dia tidak perlu, dia menuntut ilmu secara tidak formal. Latih pelan-pelan, ajak makan, ajak pakai, ajak bercakap, dan bimbing dia ke arah yang baik. Jadi kedua-dua peringkat ini, peringkat bayi mumayyiz dan kanak-kanak balik ini, maka ketika ini belum ada lagi, tidak ada taklif syarak. Maknanya syarak tidak menentukan hukum syarak lagi, berat, tak ada apa lagi. Kemudian peringkat yang ketiga apabila umurnya 15 tahun sampai ke 25 tahun. 15 tahun ke 25 tahun. Iaitu peringkat muda remaja. Ini cabaran makin meningkat. Cabaran makin meningkat apabila kita muda remaja. Kita tahulah kita pernah muda dan remaja dan sekarang ini kita melihat anak muda dan remaja. Apa yang perlu diberi pengisian dalam kehidupan muda remaja ini? Pertamanya mencari ilmu. Ilmu dunia secara tak langsung dan lebih utama lagi mencari ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Kemudian peringkat yang keduanya dia akan beribadat. Kenapa? Dia sudah sampai 15 tahun. Balik. Mesti wajib. Taklif syarak dah ada pada dia. Beribadat. Kemudian dalam masa yang sama dia juga akan mencari kerjaya untuk kehidupan dia, keperluan hidup dia. Itu peringkat yang ketiga, peringkat 15 hingga 25, muda remaja, cari ilmu agama khususnya, kemudian dia samping itu dia beribadat dan dia bekerja untuk sara hidup dia atau mencari keperluan dia. Peringkat yang ketiga, yang keempat, iaitu ketika umur 25 sehingga 40 tahun. 25 hingga 40 tahun. Tengoklah. Lepas-lepas yang ada 25 ke 40 tahun tu, maka kerja dia ni sudah sampai ke peringkat dewasa. Orang kata dah dewasa lah. 25 ke 40 tu dewasa dah. Kalau sampai 40 pun tak dewasa lagi tu, tu kira cacat lah tu. Cacat lah. Dalam keadaan dewasa ni dia tak lepas juga kena mencari ilmu. Kemudian dia kena beribadat, jangan tinggal. Mencari ilmu khususnya agama dan yang lain lagi. Kemudian beribadat, kemudian dia berumah tangga. Biasalah 25 ke atas tu dia mula berumah tangga. Kemudian dalam masa sama dia bekerja. Maknanya dia punya tugasan dia sudah meningkat sikit. Berumah tangga dan bekerja. Kemudian apabila sampai ke peringkat umur 40 ke sampai ke 60. Itu sudah sampai ke umur matang. Matanglah. 40 ke 60 tu matang. Nabi pun dilantik menjadi rasul ketika umur 40. Mana dia matang. Kita pun bila sampai 40 tu seharusnya lah menjadi orang-orang yang matang. Kalau 40 tu masih pakai seluar pendek lagi, maknanya tak apa matang. Pakai seluar pendek tu budak-budak kan. Tapi kalau 40 baru pakai seluar pendek itu tak matang lagi dah. Tapi bolehkah kita iktiraf dia sebagai orang yang kanak-kanak kan? Dia sudah matang. Maka peranan dia, kerja dia makin mencabar pada ketika ini, iaitu selain pada mencari ilmu, beribadat, dia juga berkeluarga. Kalau kemarin dia berumah tangga, maka dia makin berkeluarga. Sebab apa? Umur 40 ke 60 ini, anak makin membesar, perlu beri persekolahan pelajaran,
Kemudian mungkin anak pula yang dah besar sikit nak berkahwin, tu kerja keluarga tu. Maknanya pada ketika umur 40-60 ini keadaan dia makin mencabar kerana keluarga membesar dan dapat menambah ke keluarga lagi. Iaitu dapat menantu, dapat cucu, kan. Kemudian kerja, masih boleh kerja lagi, belum pencen. 40 ke 60 belum pencen. Dah. Kemudian dalam masa yang sama, satu lagi tugasan yang perlu dia ada pada usia 40 ke 60 ini ialah bermasyarakat. Mana bermasyarakat? Dia perlu kepada masyarakat dan mungkin masyarakat juga perlu kepada dia. Sebab kematangan dia, pengalaman hidup dia, dan boleh jadi juga dia ada sedikit sebanyak kepimpinan, daya kepimpinan, maka dia perlu bermasyarakat. Itu peringkat 40 ke 60. Bila sampai ke peringkat 60 ke atas, tahu tak? Bila sampai ke peringkat 60 ke atas, itu sudah nama tua. Di sini saya nampak dia perlu mengurangkan beban kerja dia. Sebab apa? Bila dah umur 60 tu pencen dah. Kan? Pencen dah. Berkeluarga pun anak dah besar dah. Tak ada yang sekolah dah, ada yang ketengah tu dah lepas rumah dah. Kemudian bermasyarakat pun kalau boleh bagi ke orang muda-muda lah, umur dah 60 dah. Bagi orang muda-muda yang cergas. Kita hak tua ni apa dia? Mencari ilmu dan beribadat. Tahu tak? Maknanya kalau kita tengok kepada analisis ini, kita dapati daripada lahir perhatian petunjuk ajar sampai ke umur tua ni mencari ilmu tak lepas. Itu yang dikatakan talabul ilm minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu itu daripada dalam dui sampai ke liang lahat. Dah sampai ke liang lahat. Kenapa? Di umur 60 lebih ataupun tua itu, makna dia ni sudah sampai kepada peringkat yang sudah yang paling tinggi lah. Cuma jangan sampai yang dikatakan dalam Quran tu, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Surah Yasin. Ayat 68. Dan siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya, 60 ke atas tu, 60, 70, 80, 90. Apa dia? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Dan siapa-siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami tukarkan balik jadi keadaan yang macam budak-budak balik. Budak-budak balik. Kalau dulu lemah, betul je kuat, lemah-lemah jadi lemah balik. Kalau dulu orang kata tak apa pandai, lepas tu dia pandai lemah-lemah dah, tak apa nak pandai, nyanyuk dah. Kadang-kadang budak-budak kecil main tit, dan orang tua pun main tit je. Kan? Ia makna afala yaqilun, tidakkah kamu berfikir? Ia maknanya usia yang panjang 60 lebih tu, alhamdulillah kalau Allah SWT tidak memanjangkan kita dalam keadaan yang nunakkishu fil qadhi. Ya? Kalau Allah Taala bagi elok sampai akhir hayat, alhamdulillah. Tapi kalau dia jadi nyanyuk, pikun gitu tak ketahuan, jadi kita pergunakan usia umur tua tu mencari ilmu apa yang termampu dan beribadat semampu yang boleh, ya. Dan urusan keluarga dah kurang, bekerja dah pencen, masyarakat pun bagilah orang lain buat kerja lah. Dah tua-tua ni nak, Haji Harun nak. Aku tak larat dah jadi pengurusi, aku tak larat dah jadi jawatan tu. Ya. Apa buatlah, apa muda-muda ni buat. Tumpuan kita ialah mencari ilmu dan ibadat. Ya. Baik. Itu an umrihi fi maftadah, daripada umurnya untuk apakah kamu habiskan. Jadi dengan ilmu yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan dia akan mempergunakan ilmu itulah dengan mencari ilmu, beribadat dengan ilmu, bekerja dengan ilmu, berumah tangga dengan ilmu, dan bermasyarakat pun dengan ilmu yang dia ada. Itu peranan dia. Tu. Jadi begitu juga dengan wa'an ilmihi fima amila bih, dan daripada ilmunya untuk apa dia perguna, dia amalkan, macam kata tadilah, maksudnya dengan ilmu dia tu dia cari rezeki, yang halal. Dia akan pilih rezeki yang baik, yang halal, dan dia akan menolak rezeki yang tak halal ataupun syubhah.
Dan beribadat pun dengan ilmu tadi, dia dapat beribadat dengan lebih sempurna. Sebab dengan ilmu. Kalau dia tak cari ilmu, tapi tu saya letakkan ilmu tu yang pertama. Kalau dia tinggal yang tu, maka yang lain dia akan jadi rosak. Ibadat rosak, berumah tangga rosak, bekerja tak betul, bermasyarakat pun tak amanah dan sebagainya. Jadi kita letakkan mencari ilmu tu utama. Jadi maknanya dengan ilmu itulah, maka dia amalkan dengan mencari rezeki yang halal, beribadat dengan sempurna, berumah tangga dengan rukun damai, kerja dengan amanah, bermasyarakat pun dengan sempurna. Wa an malihi min aina iktasabah, dan daripada hartanya di mana dia dapat, juga dengan ilmu. Dengan ilmu itulah maka dia akan memilih harta harta yang halal, mengelakkan benda yang haram. Sebab apa? Dengan ilmu, ya. Dia dapat di mana dia dapat. Di mana dia tahu usaha mana yang sepatutnya boleh aku buat dan usaha mana yang tidak harusnya aku buat. Wa fima anfaqah, dan kepada mana ia menafkahkan, menafkahlah dengan, kalau kata orang kata apa, masyarakat, menafkah kepada masyarakat yang terbaik-baiknya, yang seboleh-bolehnya. Jadikanlah nafkah kita tu sebagai bekalan, titian untuk menuju, memudahkan kita ke jalan akhirat. Wa an jismihi, dan daripada tubuh badannya, fima betalah, untuk apakah dia binasakan, dia habiskan. Maknanya badan kita tu daripada yang muda, cergas, kuat, cantik, elok, lawa, akhirnya dia menurun daripada lemah, tak kuat, tak lawa. Maka kita gunakanlah badan kita tu berdasarkan ilmu yang kita ada, yang mencari keridaan Allah SWT, dan beribadatlah sekadar yang kita boleh buat. Kenapa? Itulah yang penting. Jadi kalau gitu kita nampak, kita letakkan garis pertama ialah mencari ilmu, garis kedua ibadat, dan yang lain tu ke depan selagi mampu. Kemudian bila dah tak mampu, kita patah balik, ilmu dan ibadat jangan tinggal. Jadi inilah yang disebutkan oleh pada sebuah hadis an Amr bin Maimun al-Audi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam li rajuli ya'zimu ya'azih. Daripada Amr bin Maimun al-Audi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, menasihatkan kepada seorang lelaki, i'tanin khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 yang lain. Itu selalu kita duduk dengar, lalu kita duduk ikuti hadis ini. Syababaka qabla haramika, muda kamu sebelum jadi dah tua. Ini syabab, muda. Mana waktu muda, kita ni ramai dah yang habis dah muda dah. Tak upaya tinggal tua. Tapi apa yang maksudnya? Maknanya kalau muda kemarin kuat, boleh ibadat dan sebagainya, maka tua insya-Allah boleh buat ibadat, ya, walaupun tak kuat. Tapi kalau muda kemarin tak boleh buat, apakah tua boleh buat? Kemungkinan tak, susah nak buat. Wa sihhatika qabla saqamika, dan sihat kamu sebelum sakit. Ini pun juga nak buat ibadat ke, nak cari ilmu ke, waktu sihat. Bila dah mai sakit, nantilah aku dah sakit ni nak pergi cari ilmu, dah sakit ni baru nak buat ibadat. Allahu Akbar, tak guna dah. Dah sakit ni sebab tu dua yang dikatakan nikmat yang selalu diabaikan oleh manusia, iaitu sihat dan masa lapang. Ada waktu sihat kita tak pergunakan sihat kita, ada masa lapang kita tak pergunakan masa lapang. Inilah manusia selalunya mengabaikan. Jadi kita sihatika wa qabla saqamika, sihat kamu sebelum kamu sakit. Wa ghinaka qabla faqrika, dan kaya kamu walaupun kita tak kaya. Maksud kaya ni ialah hidup dia tidaklah merempat, hidup dia tidaklah meminta-minta ke sana sini. Itu kaya lah tu, kan? Mana? Dah boleh begitu. Jadi sebelum qabla faqrika, sebelum kamu fakir, hidup mau tak mau nak minta kat orang semedang. Jadi sementara kita ada kelapangan, inilah kita rebut peluang. Untuk apa kita buat? Carilah ilmu dan beratlah amal ibadat. Wa faragika qabla syaghlika.
Dan masa lapang kamu sebelum kamu sempit. Sebelum kita menghadapi kesulitan masa yang tak dapat tidak. Jadi ada masa lapang, ambil lah. Janganlah masa lapang ni sebenarnya kalau tidak kita melapangkan, dia tidak ada lapang. Kita lah kena buat bagi lapang, baru ada lapang. Kan? Kalau kita nak tunggu lapang, sampai bila tak lapang? Hak muda kata tak muda, tak ada lapang. Hak tua pun tak ada lapang juga. Hak bekerja kata bekerja, tak ada lapang. Tak bekerja pun tak ada lapang juga. Hari kerja kata kerja, hari cuti pun tak ada lapang juga. Pasal apa? Kalau kita tak bagi masa lapang, dia takkan ada masa lapang. Kalau gitu, wa faraghaka qabla syughlika, dan masa lapang kamu sebelum kamu sempit, masa lapang kena bagi masa. Kena bagi masa. Nah? Sebenarnya masa ni boleh beli. Dulu orang kata masa mana boleh beli. Masa itu emas dan tak boleh beli. Sebenarnya ada masa. Saya bila renung-renung, orang dulu-dulu basuh kain berok-berak setengah jam. Tapi hari ini kita boleh beli masa setengah jam tu. Dengan beli mesin basuh, tak bubuh ayak apa kita buat? Setengah jam. Bukan setengah jam, sejam dia bekerja. Kita boleh buat apa sejam? Boleh buat macam-macam. Mana kita dah beli masa 1 jam yang dulu kita boleh beli. 1 jam apa buat apa? Maknanya masa kita dah boleh beli hari ni. Dulu kalau kita nak mari dari sana mai sini, makan masa dekat tengah jam. Lah ni kita boleh beli masa tu. 5 minit sampai. Mana kita dah boleh beli masa. Kan? Ya maknanya apabila masa tu dah ada, yang kita boleh beli dengan kemampuan yang ada, pergunakanlah masa tu. Nah? Apa dia yang terakhir sekali? Hayatika qabla mautika. Hidup kamu sebelum mati. Semua kita ni masih berpeluang hidup. Dia sebelum kita mati. Tengoklah. Carilah ilmu. Buatlah ibadat. Ya? Carilah ilmu. Buatlah ibadat. Yang muda-muda tu, carilah ilmu. Buatlah ibadat. Berjagalah keluarga. Kerjalah elok-elok. Dan campurlah dalam masyarakat sebagai satu kebajikan. Mudah-mudahan kebajikan itu juga akan membawa kepada amal soleh dan menjadi bekalan kita di akhirat. Jadi sekal ringkas saya cakap begitulah. Mudah-mudahan kita ambillah iktibar bahawa peringkat umur kita ni, masing-masing tanya, aku sekarang ni duduk dalam peringkat yang mana? Peringkat pertama, lahir sampai 5. Peringkat kedua, 5 sampai 15. Peringkat ketiga, 15 sampai 25. Peringkat keempat, 25 sampai 40. Peringkat kelima, 40 sampai 60, dan mungkin kebanyakan kita peringkat yang ke-6, 60 ke atas. Tinggalkanlah urusan keluarga banyak-banyak. Tinggalkanlah kerja dah pencin. Tinggalkanlah masyarakat bagi orang muda-muda. Kita tumpulah kepada mencari ilmu dan beramal ibadat. InsyaAllah mudah-mudahan itulah yang boleh kita bekalkan dalam usia yang berbaki ini. Mudah-mudahan kita menemui Allah dalam keadaan mencari ilmu dan beribadat kepada Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadat kita, maka kita balik ke negeri yang kekal kita dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradih. Walillahil hamdu billahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah malam ni kita cerita pasal syurga pula.